Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah pada malam ini Allah izinkan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama wada'a raha." Barang siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid ataupun pada waktu petang pergi ke masjid, maka Allah sediakan tempat persinggahan bagi dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Jadi siapa yang selalu datang ke masjid, Allah permudahkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di masjid Bukit Indah pada malam ini Allah senantiasa permudahkan kita mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dan surau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu pada malam ini, saya menggantikan Dai Hazman kerana kereta dia breakdown. Jadi dia tak boleh hadir, saya ganti. Dan dia menyampaikan salam kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan, saya memperkenalkan diri saya. Saya Wan Muhammad Marzuki bin Mahjunub, asal daripada Tanah Merah, Kelantan, bertugas sebagai guru di Kolej Tingkatan 6 Budaya di Kuala Lumpur, Kak Kudu, Kak Pasar Kudu, dekat dengan Masjid Alam Syah. Saya tinggal di Taman Syamlin Perkasa. Bagi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, tugas hakiki saya guru lah. Tugas tak hakiki ceramah sikit-sikit. Oke, insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini sekali lagi saya doakan mudah-mudahan Allah sihatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sempurnakan iman kita, Allah permudahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah jauhkan kita semua daripada api neraka Allah. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah tempatkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi saya banyak doakan tentang syurga sebab malam ni perkongsian ilmu berkaitan dengan mujibatil jannati fi dawis sunnah. Perkara yang memastikan kita masuk syurga melalui panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa semua yang ada di Masjid Bukit Indah pada malam ini bercita-cita akhirat nanti Allah tempatkan kita semua ke dalam syurga. Maka marilah sama-sama tuan-tuan, kita cuba renung, perhatikan dan ambillah pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab syurga ni adalah milik Allah. Syurga adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nak orang yang masuk syurga ni mengikut kehendak dia. Jadi untuk kita nak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, mestilah tuan-tuan kita menepati petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sendiri sebut wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, untuk kita masuk syurga, saya mulakan yang pertama sekali, siapa yang nak masuk syurga, mintalah pada Allah. Syurga milik Allah. Betul tak tuan-tuan? Jadi kalau kita nak masuk syurga, minta pada Allah. Siapa yang minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata thalatha marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Nabi kata, barang siapa yang minta pada Allah, minta apa? Syurga. Jadi syurga ni kita hanya boleh minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, siapa yang minta pada Allah syurga, cuma Nabi kata minta thalatha marratin, 3 kali. Berapa kali? 3. Minta 3 kali. Siapa-siapa yang minta syurga pada Allah 3 kali, qalatil jannah, Nabi kata syurga akan minta pada Allah. Kita minta pada Allah syurga, tuan-tuan, berapa kali? 3 kali. Nabi kata bila kita minta syurga pada Allah 3 kali, syurga akan minta pada Allah. Apa syurga minta pada Allah? Syurga minta, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah orang ni ke dalam syurga. Tanda-tanda syurga sendiri akan doa pada Allah, ya Allah, masukkanlah orang ni dalam syurga. Kalau kita minta pada Allah berapa kali syurga? 3 kali. Nah, kita selalu minta pada Allah syurga, tuan-tuan. Cuma hadis ni dia sebutkan pada kita, bagus kita minta 3 kali. Dan tiap kali nak minta syurga, ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Nah, terus ulang 3 kali, tuan-tuan. Sebab waktu tu syurga akan minta pada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kemudian kata Nabi SAW, wa man istajara minan nari thalatha marrati. Kemudian kata Nabi, siapa-siapa yang minta pada Allah dijauhkan daripada neraka, minta dijauhkan daripada neraka. Juga kata Nabi, thalatha marrati, minta jauh tadi berapa kali? Juga 3 kali. Minta syurga tadi pun Nabi kata 3 kali. Minta jauh daripada neraka juga Nabi kata berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali, tuan-tuan. Qalatin nar, Nabi bagi tahu pada kita, neraka akan doa pada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ini doa neraka, tuan-tuan. Nah, neraka kata, ya Allah, jauhkanlah orang ni daripada neraka. Tapi syarat dia macam mana, tuan-tuan? Kalau minta syurga 3 kali, syurga akan minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah orang ni dalam syurga. Kalau minta jauh daripada neraka juga Nabi kata 3 kali. Bila cukup 3 kali, neraka akan doa pada Allah, ya Allah, jauhkanlah orang ni daripada neraka. Sebab tu, tuan-tuan, saya anjurkan pada tuan-tuan, kalau nak minta syurga, terus ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Biasa imam-imam kita biasa doa, tuan-tuan, tuan-tuan ikut saya, tuan-tuan. Allahumma inna, kuatlah sikit, kau tak makan lagi. Kuat sikit, tuan-tuan, boleh tak? Sekali lagi, Allahumma inna. Macam tu. Lagi sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika
wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu redha-Mu ya Allah dan syurga-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Kita baca berapa kali tadi? 3 kali. Betul tak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan dengar. Ada tak bunyi apa-apa? Ada tak tuan-tuan dengar apa-apa? Syekh, tuan-tuan dengar apa? Bunyi kipas. Ada tak pokok kita yang dengar yang lain daripada bunyi kipas? Tak ada? Saya takut ada di kalangan jemaah sini yang boleh dengar suara syurga dan neraka. Sebab tadi kan kita kata, Nabi kata, kalau cukup 3 kali kita baca doa minta syurga, syurga akan doa pada Allah. Betul tak tuan-tuan? Nah, kalau kita minta jauh daripada neraka, minta jauh pada Allah daripada neraka, tuan-tuan maka neraka akan doa pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada neraka. Takut-takut ada yang ada ilmu dia lebih power kan? Boleh dengar suara syurga dan neraka. Nasib baik tak ada yang angkat tangan, Ustaz, saya dengar suara syurga. Saya rasa saya kena tamatkan kuliah sekarang. Jadi tuan-tuan sudah jemaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan jadi hadis ni tuan-tuan kita pakat-pakat amal lah dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa. Saya rasa dalam setiap doa yang kita panjatkan pada Allah, biasanya akan adalah doa minta syurga dan minta dijauhkan daripada neraka. Jadi kalau kita minta syurga tuan-tuan, bagusnya diulang sebanyak 3 kali. Terus kita ulang. Tapi kalau tuan-tuan tak ulang pun tak apa. Dan mungkin maghrib kita baca sekali, Isya kita baca sekali lagi, subuh kita baca sekali. Baru cukup. Jadi subuh keadaan barulah syurga dengan neraka akan doa pada Allah. Syurga akan minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah orang yang doa ni ke dalam syurga. Neraka pula, ya Allah, jauhkanlah orang ni daripada neraka. Jadi kalau tuan-tuan terus 3 kali sekali, masa minta tu terus ulang 3 kali, terus kan dia doa tuan-tuan. Jadi saya anjurkan pada tuan-tuan untuk kita sama-sama senantiasa dalam doa kita seharian ni, jangan lupa tuan-tuan, mintalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah dijauhkan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, amalkanlah selalu. Dan kalau katakanlah tuan-tuan, kita tengok ada satu orang yang perangai dia tak berapa baik, tapi tuan-tuan bila dia doa minta syurga, perangai tak baik, solat tidak, kalau bulan Ramadan tak puasa, tapi bila dia doa minta syurga, tuan-tuan jangan kata kat dia, muka tak maju, nak minta syurga pada Allah, sembahyang apa tidak. Jangan kita kata muka tak malu tuan-tuan. Sebab bila seseorang tu, sesiapa pun tuan-tuan, layak minta pada Allah Subhanahu wa taala syurga. Takut-takut dalam dia banyak kali minta pada Allah, Allah terima, Allah makbulkan doa dia. Tuan-tuan, betul tak Allah ni muqallibal qulub? Allah dia boleh membolak-balikkan hati-hati manusia.
Tuan-tuan ni, kalau Allah makbulkan doa dia, tuan-tuan ni Allah layakkan dia sebagai penghuni syurga. Betul tak? Pastinya Allah akan ubah perangai dia. Allah akan tuan-tuan ni pusing tuan-tuan. 360 darjah apa ni. Nah, daripada yang jahat terus jadi yang baik. Daripada malas kepada yang rajin. Terus jadi kaki masjid. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah, siapa pun layak minta pada Allah syurga tuan-tuan. Dan sesiapa pun sebenarnya layak minta dijauhkan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang selalu datang ke masjid ni, tuan-tuan ni, kalau boleh tiap kali kita doa kepada Allah, jangan lupa minta syurga dan minta dijauhkan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu istighfar tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan di kalangan kita sudah tahu. Cuma sahaja saya nak sebut di sini tuan-tuan, ada zikir ataupun istighfar yang kita panggil sebagai Sayyidul Istighfar. Kita panggil maknanya penghulu istighfar. Penghulu istighfar ni kita baca dulu sama-sama tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Saya biasa kalau saya kuliah subuh, saya memang ajak jemaah jadikan amalan kuliah subuh saya ajak jemaah untuk baca beberapa bacaan yang Nabi. Ada satu bacaan yang Nabi khususkan untuk kita baca selesai solat subuh. Maka saya sertakan juga baca penghulu istighfar sama-sama dengan jemaah. Sebabnya tuan-tuan ni, saya pun kaki pelupa juga. Jadi saya ambil kesempatan lah masa saya kuliah tu. Jadi kita baca sama-sama 3 sekali dah tu. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kita baca dulu sama-sama penghulu istighfar ni tuan-tuan. Kalau ikut saya tuan-tuan ramai-ramai, kuat-kuat macam tadi tuan-tuan. Kalau siapa yang rasa nak tidur, kena lagi kuat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sini pasal ekor ke? Ada ekor tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, sebab saya rasa sejuk. Sehingga aku pakai kipas saja. Okey tuan-tuan, kita baca sama-sama penghulu istighfar. Tadi ikut saya tuan-tuan ikut kuat-kuat sikit tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini nama dia penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya dulu tuan-tuan cukup payah nak hafal penghulu istighfar nak cerita. Saya teringin sangat nak hafal, tapi saya pernah hafal satu surah tuan-tuan, satu surah Al-Quran. Dia 2 muka surat, tak sampai sehari saya boleh hafal. Tapi saya nak hafal penghulu istighfar ni dalam lebih kurang 3 baris 4 baris ni tuan-tuan, cukup lama tuan-tuan. Dia jadi payah nak masuk dalam kepala saya tuan-tuan. Payah nak ini. Tapi alhamdulillah
bila kita selalu baca konsep dia Quran ke zikir ke tuan-tuan, kita kena selalu baca. Kadang-kadang otomatik dia jadi ingat. Betul tak tuan-tuan? Itu lebihnya, hebatnya tuan-tuan. Dan mungkin ada orang sebutkan itu antara mukjizat juga Quran ataupun ajaran bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi penghulu istighfar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kita, Nabi kata man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang membacanya pada siang hari penuh keyakinan. Jadi untuk kita nak yakin ni, saya rasa bagus juga kita faham makna dia kan. Jadi kalau nak mudah hafal ni, kadang-kadang kalau kita faham makna lagi mudah ingat. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Kita kena iktiraf diri kita ni sebagai hamba Allah tuan-tuan. Jangan sesekali jadikan diri kita ni sebagai hamba syaitan. Jadikan diri kita hamba Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu ya Allah semampu. Apa perjanjian kita dengan Allah? Kalau kita tengok dalam surah Yasin, Allah pernah sebutkan dalam ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat 61, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Allah kata, bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu wahai anak cucu Adam. Apa perjanjian kita dengan Allah? Allah kata alla ta'budu syaitan, jangan sesekali kamu menyembah syaitan. Kata pernah tengok orang sembah syaitan? Pernah tengok tak orang sembah syaitan? Syaitan pun kita tak nampak. Betul tak? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan, kalau kita nak tahu sembah syaitan ni macam mana, kita kena tahu sembah Allah. Dalam ayat 60 tu, Allah bila dia larang, jangan kamu sembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Kemudian tak kita nak tanya, habis tu nak sembah siapa? Terus Allah kata wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Apa makna kita sembah Allah? Saya kata tadi, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana sembah syaitan, kita kena tahu sembah Allah tu dulu macam mana. Allah kata sembahlah aku. Tuan-tuan tahu dah sembah Allah macam mana? Mudah saja tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan pegang. Nah, makna sembah Allah ialah kita melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sembah. Saya sebenarnya berbalik daripada umrah tuan-tuan. Bila kita berada dekat dengan Kaabah, kita solat memang kena menghadap Kaabah. Betul tak tuan-tuan? Kita diri menghadap Kaabah, rokok nanti pun ke arah Kaabah, sujud nanti pun ke arah Kaabah. Adakah kita sembah Kaabah? Kita tidak sembah Kaabah, betul tak tuan-tuan?
Walaupun ada dakwaan daripada orang bukan Islam, dia kata dia kata kita sembah patung tu, dia sembah empat segi dia. Ini kefahaman dia adalah. Tapi kita tidak memahami, kita punya kefahaman bukan macam tu. Kita mengadap sahaja pada Kaabah. Sebenarnya kita sedang menyembah Allah. Dekat mana kita kata kita sembah Allah? Kita mengadap ke arah Kaabah, kita rokok ke arah Kaabah, kita sujud ke arah Kaabah, tapi kita tidak sembah dia. Kita sembah Allah. Dekat mana dikatakan sembah Allah? Tuan-tuan, yang dikatakan sembah Allah ialah kita menuruti apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita kena menghadap Kaabah? Allah yang suruh. Kenapa kita kena rokok ke arah Kaabah? Allah yang suruh. Betul tak tuan-tuan? Sujud kepada Kaabah, bukan kita sujud bermakna kita sembah Kaabah, tapi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah yang suruh kita sujud ke arah Kaabah. Sama dah juga dengan cerita Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Adakah malaikat sembah Adam? Malaikat sembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab malaikat menuruti apa yang diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu bagi kita tuan-tuan, bila pergi kepada tanah suci Kaabah, bukan yang kita minta itu kepada Kaabah. Samalah juga kalau kita pergi ke makam ataupun perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita minta pada Nabi Muhammad, mintalah pada Allah. Kita berada di sisi Kaabah, tuan-tuan, tanda tangan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia tujukan permintaan kita pada Allah, bukan kita minta pada Kaabah. Samalah juga di perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan minta pada Nabi. Sebab baru ni tuan-tuan, masa saya di Masjid Nabawi, ada beberapa orang yang semestinya bukan orang Malaysia, muslimat. Tuan-tuan, dia berada di hadapan Masjid Nabi, mana dia belah-belah depan, mana dia dekat dengan, boleh nampaklah kubah hijau kan. Bila dia orang duduk tadah tangan, dia tadah tangan tuan-tuan, dia menghadap ke arah apa nama Masjid Nabawi. Sedangkan kalau apa nama kiblat ke sana, makna dia berdoa membelakangi kiblat dan menghadap ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang satu orang yang suruh dia orang ni tukar pergi ke arah kiblat. Doa ni biar ke arah kiblat. Walaupun minta, ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi Muhammad kepada kami semua ya Allah. Amin lah, saya tolong doa ni. Semoga betul amin. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmatullah. Jadi tuan-tuan, kalau kita minta syafaat Nabi Muhammad, minta pada Allah, tuan-tuan, bukan kita minta kepada Nabi Muhammad, minta pada Allah. Nah, samalah juga ada dulu saya pernah, masa saya belajar dulu, ustaz saya peringatkan, bila kita pergi ke kuburan Nabi Muhammad, jangan kita kata ya Rasulullah, kurniakanlah syafaatmu kepada aku. Itu salah. Habis itu kita minta macam mana? Ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi Muhammad kepada aku. Minta pada Allah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmatullah. Okey tuan-tuan, itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, sesungguhnya aku setia pada perjanjianku denganmu semampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat. Tuan-tuan,
Cuba tuan-tuan renung dalam kehidupan tuan-tuan, pengalaman hidup dulu. Pernah tak tuan-tuan kata, ish, asal aku buat macam ni? Kenapa aku buat macam ni? Nah, istilah yang saya sebut tu, tuan-tuan menyesal di atas perbuatan yang kita buat. Yang kadang-kadang memang betul tuan-tuan ni, ada setengah perbuatan kita ni, tuan-tuan ni, yang kadang-kadang boleh memudaratkan kita, yang kadang-kadang boleh mendatangkan kerugian kepada kita, yang akhirnya kita menyesal kita buat sekali. Pernah tak tuan-tuan? Dalam dulu-dulu dah tuan-tuan ni kita buat, yang kadang-kadang ada saya jumpa anak murid saya tuan-tuan, saya pergi isi minyak dekat satu stesen minyak. Bila saya nak bayar, saya kata apa namanya, lupa. Tapi dia punya apa nama, body dia tuan-tuan. Dia apa nama, dia main bina badan apa nama, dia pergi gym tu. Comel tuan-tuan, ketul-ketul. Panggil sadu, abang sadu. Jadi tuan-tuan dia sembah lah, dia kata, Ustaz, macam ni lah saya Ustaz, dia kata, kerja paminya lah. Saya kata, badan awak cantik, patut boleh masuk polis. Nah, saya mohon lagi tu Ustaz, tapi sebab saya tak ambil SPM. Ponteng tu, apa nama, pakai berhenti tak ada ambil SPM. Orang reject. Body cantik, ya Allah tuan. Tapi tuan-tuan, jadi tuan-tuan, itu kadang-kadang ada penyesalan di kalangan, di kalangan kita yang malah nak belajar dulu. Bila dah berumur, dah makin tua, itu dia menyesal. Jadi banyak lagi lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, doa ataupun penghulu istighfar ini sangat bagus kita amalkan setiap hari. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada keburukan apa yang kita perbuatkan. Kadang-kadang kita buat tu boleh mendatangkan kerugian kepada kita. Kemudian tuan-tuan, aku ulaka bi ni'matika alayya. Untuk kita nak melahirkan keyakinan tadi kan, dalam hadis Nabi tadi, siapa yang baca pada siang hari penuh keyakinan, maknanya biarlah kita faham penghulu istighfar ni kan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmatmu kepadaku. Tuan-tuan, ada satu buku saya mengajar tuan-tuan, lebih daripada 1000 amalan sunnah Nabi sehari semalam. Ada satu tajuk dalam buku tu, dia kata, salah satu tajuknya dia kata, sunnah Nabi seharian kita ni ialah ada satu tu, dia kata, kita senantiasa mengakui nikmat Allah dalam hidup. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, daripada pagi tadi tuan-tuan bangun tidur sampai sekarang ni nak isyak ni tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan iktiraf, ya Allah, Engkau bagi nikmat ni kepada aku. Berapa banyak tuan-tuan iktiraf macam tu tuan-tuan? Tapi kalau nikmat tu Allah tarik pada kita, abang terasa. Betul tak tuan-tuan? Kalau nikmat tu Allah tarik, barulah kita ingat Allah Akbar kita. Jadi tuan-tuan, bacaan penghulu istighfar ni nak suruh kita ni cuba ingat nikmat Allah pada kita. Siapa yang mengiktiraf nikmat Allah, itu sunnah Nabi tuan-tuan. Allah Akbar. Kalau kita bangun tidur, ya Allah, Kau bagi lagi peluang pada aku, ya Allah. Doa pada Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku ni, peluang Kau bagi aku hidup ni penuh dengan kebaikan. Doa Allah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, aku mengakui segala nikmat-Mu kepada aku, ya Allah. Wa abu bidambi, dan aku mengakui juga dosa-dosaku, ya Allah. Kita tahu tuan-tuan, kita buat salah atau tidak. Bangun subuh nambah salah tak tuan-tuan?
wa abu bidzambi, aku mengakui dosaku ya Allah. Tapi terus Nabi ajar pada kita, bila kita akui dosa kita pada Allah Ta'ala, faghfirli, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau sahaja ya Allah. Kalau kita menghayati tuan-tuan, memang best penghulu istighfar. Jadi Nabi kata, barang siapa yang membaca pada siang hari penuh keyakinan. Baca apa tadi tuan-tuan? Allahumma anta rabbi. Penuh keyakinan baca pada siang hari. Famata min yaumihi qabla an yusbiha yumsiha, ditakdirkan dia meninggal dunia pada hari tersebut sebelum petang ataupun sebelum maghrib, fahuwa min ahli jannah, maka dia jadi penghuni syurga. Jadi pada siang hari baru kita baca sekali. Permulaan siang hari bila tuan-tuan? Subuh, betul tak? Bagus subuh-subuh tu baca. Sebab tu saya kuliah subuh memang saya akan baca tuan-tuan ni bersama dengan jemaah. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang lupa. Jadi tuan-tuan, subuh kita boleh baca lah. Subuh kita boleh baca. Ada setengah imam dia masukkan dalam zikir solat fardu, tapi sebenarnya bukan zikir solat fardu. Tapi mungkin dia pun jadi kaki lupa itu. Dia masukkan dalam zikir solat fardu. Subuh dia baca. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha." Dan siapa-siapa yang baca pada malam hari juga penuh dengan keyakinan, baca menghayati dan menghayati. Jadi tadi kita baca dah sama-sama tuan-tuan dan mudah-mudahan ini sebagai permulaan bagi kita. Pagi esok kita baca lagi tuan-tuan. Malam esok pun kita baca tuan-tuan. Baca tuan-tuan. Walaupun tak ada orang tolong pimpin kita baca lah selalu. Cari tuan-tuan Sayyidul Istighfar dalam telefon sekarang ni mudah. Jadi ilmu berada di ujung jari. TikTok jadi apa tuan-tuan? Cuba cari. Ada juga TikTok yang orang boleh buat apa nama bacaan penghulu istighfar tu kan? Ada. Kalau tuan-tuan rasa nak dapat pahala melalui TikTok boleh paparkan apa nama bacaan tu. Lepas tu carilah bacaan siapa-siapa yang ada boleh tu masukkan. Jadi tuan-tuan share, mungkin ada orang dapat ambil manfaat tuan-tuan. Okey tuan-tuan, siapa yang baca pada malam hari juga penuh keyakinan. Tadi baca pagi, siang hari, tak kira dah pagi ke duha ke tengah hari ke siang hari tuan-tuan. Jadi yang ni pula dia baca malam. Maghrib boleh baca dah tuan-tuan. Kalau tak ingat maghrib isyak. Tak ingat isyak, nanti lepas tengok bola ke apa. Tengah-tengah tengok bola lupa nak baca pun boleh baca tuan-tuan. Nabi kata famata qabla an yusbiha, ditakdirkan dia baca malam tu, takdir malam tu dia meninggal dunia. Kita tak tahu bila masa tuan-tuan meninggal dunia. Yang pastinya sama ada siang ataupun malam. Betul tak? Jadi tuan-tuan kita tak tahu. Jadi amalkanlah bacaan ni. Dia baca malam tuan-tuan, malam tu ditakdirkan dia meninggal dunia. Bagus. Jadi tuan-tuan dia meninggal dunia sebelum subuh. Sebelum subuh dia meninggal dunia. Fahuwa min ahli jannah. Juga dia tersenarai sebagai penghuni syurga. Jadi tuan-tuan pakak-pakak amal lah. Baca penghulu istighfar ni. Mudah-mudahan penghulu istighfar ni tuan-tuan sebagai penyebab Allah jadikan semua yang ada di masjid Bukit Indah pada malam ni sebagai penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh tuan-tuan dapat malam ni, amalkan
Dan kalau boleh tuan-tuan sampaikanlah pada orang lain, kita buat saham sikit tuan-tuan. Dulu saya belajar dengan guru saya, jadi saya sampaikan pada tuan-tuan. Dan saya rasa dan yakin tuan-tuan ramai